A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita terus pergi kepada pelajaran kita yang berikutnya. Maksud saya pelajaran yang berikutnya. Kita recap sikit. Bila kita sebut tentang fi'il, fi'il ni boleh kita lihat daripada beberapa sudut. Tapi sudut yang kita nak highlightkan ataupun yang kita buat pada dalam modul 1 ni ialah dari sudut pembahagian masa, pecahan fi'il dari sudut masa. Jadi dalam pembahagian masa tu ada 3 masa. 1, madi, kala lampau. Dalam bahasa Arab, ejaan dia macam tu. Madi, kemudian kita ada fi'il mudhari'. Mudhari' pun boleh. Ejaan bahasa Arab dia mudhari'. Dan juga kita ada fi'il amar. Fi'il amar ni kala depan lah. Kala depan, ejaan dia amar. Jadi kalau madi ni kala lampau. Kala lampau. Jadi kalau kala lampau. Amar tu bukan hamzah ya, alif ya. Hamzah. Hamzah Apa ya? macam cacing Sekejap kita betulkan Hamzah. Saya kurang nampak. Okey, Hamzah. Hamzah ya? Hamzah, bukan ain dan bukan juga alif tapi hamzah. Jadi untuk fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Masa lampau. Saya buat kat bawah ni. Kala lampau. Dia tu masa dia. Jadi kalau kala lampau macam ni kita terjemahkan? Telah, semalam kita dah buat, telah ... oleh ia. Okay. Kemudian kalau mudhari' ialah kala kini. Kala kini dan juga kala depan. Ia boleh dua. Jadi kalau terjemahan, ia ... tu dari segi masa lah kita, maknanya kalau kita letak macam ni berarti dia sedang ataupun sekarang ataupun sedikit masa depan pun boleh. Kita boleh guna juga akan akan kelak ada kalau kita nampak ada kadang hurufnya. Maksud tu yang dimaksudkan kala depan tu. Kala kini dan kala depan. Kemudian kalau fi'il amar ialah untuk menerangkan kala depan, masa depan dan juga perintah. Kata perintah. Jadi terjemahan dia. Kata depan dengan masa depan beza ke tidak? Masa tak beza. Jangan kala jengking sudah. Tu beza. Kala. Okey. Jadi kalau yang kala depan ni lah oleh engkau. Okey, macam itulah. Jadi hari ni memandangkan kita dah selesai kita dah tengok dari segi pecahan masa tu 3 masa ni, kala lampau, kala kini dan kala depan ataupun perintah. Jadi hari ni kita akan fokus pada fi'il madi. Kita akan fokus pada fi'il madi sahaja. Okey, kita pergi kepada notah kita. Kala lampau. Baik, kita baca sama-sama. Kalau kata kerja ni sama ada dia fi'il madi ataupun mudhari' ataupun amar, semuanya ditandakan dengan warna merah. Baik. Nombor 1. Setiap fi'il sama ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar mempunyai pelaku. Pelaku ni disebut sebagai fa'il. Pelaku disebut sebagai fa'il. Ada alif. Itu panjang sikit. Fa'il. Fi'il fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku kepada pekerjaan tu. Kalau jadi kena, dia tak ada lah, maksudnya dia mesti ada. Dan struktur bahasa Arab tu kita nampak satu kalimah macam semalam kita buat tu.
Satu kalimah tu dia ada dah siap-siap. Walaupun kita nampak dekat sini contohnya anzala. Satu kalimah. Tapi dalam tu dah siap-siap dah ada pelaku. Yang kita sebut telah tu masa dia menurunkan oleh ia tu menunjukkan pelaku. Jadi dalam bahasa Arab, satu kalimah fi'il dah sedia dah dalam tu ada pelaku. Dia mesti dah siap-siap dah. Jadi pelaku tu pun warna merah. Sama ada pelaku tu terzahir. Pelaku tu boleh bersambung dengan kalimah secara jelas. Nama dia dhamir muttasil, ataupun dia boleh secara tersembunyi, dhamir mustatir. Dhamir ni apa? Ingat lagi tak kita belajar sewaktu isim, kita belajar isim. Dhamir adalah Kata ganti nama. ganti nama, betul. Ganti nama. Kata ganti nama. Jadi kata ganti nama ni ada dua. Kalau dalam fi'il ni dia boleh jadi dua. Dhamir Munfasil. jadi dua. Jadi satu dhamir munfasil. Munfasil sebut dia munfasil dengan sad dan juga muttasil. Muttasil. Jadi muttasil ni muttasil. Maksud dia apa? Terpisah, dhamir yang terpisah dan yang bersambung. Tak boleh cakap tersambung kan? Dia kena cakap bersambung. Tapi dalam fi'il, dia akan kita nampak dia terpisah. Kalau dalam fi'il, dia akan jadi dhamir tak ada dhamir munfasil. Dia mutasil ni, kita pecahkan lagi kepada dua, dia jadi, dia memang apa nak cakap, dhamir tu bersambung. Ini dhamir masa isim, masa kita belajar isim dulu. Sekejap. Ini masa kita belajar isim, dhamir ada yang terpisah, ada yang bersambung. Itu memang isim lah. Kalau yang ni memang isim. Tapi yang dalam fi'il, kalau dalam fi'il, maknanya dia ada dhamir yang bersambung. Mesti dhamir tu bersambung. Sama ada secara jelas ataupun tersembunyi. Yang semalam kita buat tu tersembunyi. Semuanya tersembunyi. Sebab kita nak tengok pada masa je. Jadi tersembunyi ataupun jelas. Kita akan perhatikan selepas ni. Tersembunyi ni disebut sebagai mustatir. Kalau jelas disebut sebagai, jelas bahasa Arab dia apa? Bariz. Tapi kita tak apalah, nanti kan confuse pula. Nama dia bariz. Bariz. Bahasa Arab dia. Tak apa. Okey, jangan risau pasal tu. Kita tengok pada carta ni. Okey. Jadi kita tengok kat sini . Untuk asal dia, kata dasarnya di sebelah sini, kalau kita tengok, perhatikan gambar rajah ni, jadual ni, kata kerja kala lampau, iaitu fi'il madhi. Jadi ini kalimah dia. Yang kata asal ni, tanda akhir dia tak ada. Tak ada tanda akhir. Bererti dhamir dia, pelaku dia tu tersembunyi. Di sini pelaku dia tersembunyi. Kat sini pelaku tak nampak. Maknanya pelaku tersembunyi. Tak cukup pula tempat. Pelaku tersembunyi. Sajadah. Itu yang kita sebut je. Bila kita nampak dia kata asal macam ni, kita tahu maknanya pelaku dia telah ... oleh ia. Okey, itu dia punya tanda. Kalau dari segi kod dia tu, kita terus kata fi'il madhi. Kita tak nampak dia punya ia tu tak nampak. Tu dia kata macam tu lah. Jadi cara dia, sajadah ni kalimahnya,
Jadi terjemahan dia telah sujud oleh ia. Yang mana kita tak nampak, tak ada bersambung apa-apa selepas dia tu, dia punya dhamir ataupun pelakunya yang bersekali dengan fi'il tu adalah berada di dalam ni, tersembunyi. Kita tengok pada yang kedua ni. Dia bersambung dengan tanda akhir dia adalah waw alif. Kalimah sama. Sajadah ni maksud dia apa? Sujud kan? Sujud. Jadi kalau waw alif bererti dia sambung macam ni lah. Telah sujud oleh mereka. Perhatikan. Telah sujud oleh mereka. Kalau ada waw alif, telah sujud oleh mereka. Baris akhir dia kekal pada dhammah. Bila dia nak sambung tu, dia secara natural dia kena dhammah lah. Sajadu. Jadi macam mana terjemahan dia? Telah sujud oleh mereka. Perkataan dia sama, sujud. Jadi telah mesti telah sebab dia madhi. Kena letak telah. Jadi telah apa? Telah sujud sama kala ni oleh mereka. Bererti pelaku dia yang bersambung tu, waw alif tu menunjukkan memberi makna mereka. Kita tengok yang contoh berikutnya. Perkataannya di sini. Kemudian dia bersambung dengan ta berbaris fathah. Sebelumnya ada sukun. Dia maknanya kekal pada baris sukun. Huruf akhir dia berbaris sukun. Dan dia bersambung dengan dhamir muttasil. Ta baris fathah ni adalah dhamir muttasil. Dan bila ada dhamir muttasil tu, terjemahan dia jadi, kalau ta berbaris fathah, telah sujud oleh engkau. Telah sujud oleh engkau. Ni. Nampak tak? Jelas tak? Dari segi macam visual ni, boleh kan nampak kalau saya zoom out ni pun boleh kan? Boleh nampak. Okey. Okey, kita tengok pula ni sajadah, sin, jim, dal, tercantum pula dengan baris sukun, kemudian tum. Dia akan jadi sajad tum. Telah sujud oleh kamu semua. Tum. Telah sujud oleh kamu semua. Ni fi'ilnya, ini pelakunya. Sajadah tu fi'ilnya, pelakunya. Ni pelaku nampak jelas. Dia nampak, kita nampak dia bersambung. Jadi ni yang kita kena ingat sikit lah. Kalau dia bersambung dengan tum bererti antum lah, kamu. Kalau dia bersambung dengan ta bererti dia oleh anta. Antalah, engkau lah pelakunya. Kalau tu berbaris dia baris sukun, lepas tu ada ta berbaris dhammah, telah sujud oleh aku. Telah sujud oleh aku. Kena peka sikit pada baris tu. Waw alif. Ta berbaris fathah. Sebelumnya sukun. Tum. Lepas tu tum sebelumnya sukun. Tu. Sebelumnya sukun. Kemudian yang seterusnya na, nun alif. Sebelumnya sukun. Jadi kalau ada na ni, telah sujud oleh kami. Tapi masih sama, telah. Ada juga satu yang saya nak tambah. Kita selalu jumpa tapi bukan menunjukkan orang lah. Ada juga dalam Quran ni. Okay, saya buat macam ni. Warna kelabu. Ini masih sama juga. Okay. Kemudian ditambah dengan ta berbaris sukun. Ta berbaris sukun. Kalau kita at this point, kita faham macam ni. Kita faham konsep dia. Fi'il madhi ni, dia mabni. Dia tak berubah. Sebab apa dia tak berubah? Sebab kita tengok ni sama je. Form dia. Dia tak ada tambah apa. Tambahan dia pada di akhir kalimah tu. Maknanya kat sini. Selepas ni ditambah. Kalau dia tambah na, maknanya pelaku dia tu dah berubah dah. Kalau dia bertambah dengan ta dhammah, pelaku dia pun dah berubah dah. Macam itulah. Jadi satu perkara yang saya nak tambah hari ni, ta berbaris sukun pula. Kalau ta berbaris sukun ni, dia menunjukkan perempuan. Dia akan jadi sajad, sajadat. 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 Yang ini terjemahan dia. Telah sujud oleh ia.
tapi perempuan. Telah sujud. Telah sujud oleh ia perempuan. Ini yang dia maksudkan. Okey, perhatikan. Tapi dalam latihan tak ada. Ni saya tambah sikit satu perkataan. Sebab Baik, sebenarnya, ya? Oh tak, sorry. Okey. Baik, kita tengok pada latihan. Kita cuba sama-sama kita buat, kita lihat macam mana kita boleh ke tidak. Kita boleh perasan tak pada perubahan tu. Okey, kita tengok ni latihan kata kerja kala lampau ataupun fi'il madhi. Di sini kena terjemahkan, letakkan pelaku dan juga masa. Perkataannya tu kalau tak tahu maksud dia, kita dah berikan. Ini semua sama. Dia pergi ke bawah lah. Dia punya perubahan tu. Baik, kita cuba kita tengok contoh. Khalaqa, telah mencipta oleh ia. Jadi kalau dia berubah, tambah di akhirnya ada penambahan waw alif. Khalaqu, telah mencipta oleh mereka. Khalaqta, telah mencipta oleh engkau. Khalaqtum, telah mencipta oleh kamu semua. Khalaqtu, telah mencipta oleh aku. Khalaqna, telah mencipta oleh kami. Okey, kita tengok yang perkataan berikutnya. Yang tu sebagai contoh. Kita tengok perkataan kafara. Jadi sekarang ada penambahan kafaru. Dah panjang sikit tadi kafara, kafara, kafaru. Kata dasar dia masih sama, kafara. Cuma ada tambah waw alif. Jadi terjemahan dia? Telah ingkar oleh mereka. Betul, telah ingkar oleh mereka. Tak payah tulis lah kan? Semua dah boleh kan? Semua dah terror dah. Boleh dah. Maksudnya dah tak susah sangat lah bila tengok je atas tu. Kafarta. Telah ingkar oleh engkau. Ahsan. Telah betul. oleh engkau. Baik, teruskan. Kafartum. Telah ingkar oleh kamu semua. Telah ingkar oleh kamu semua. Kalau kamu tu kita tambah je. Kamu semua. Engkau maksudnya satu. Tapi kamu semua maksud dia ramailah. 3 dan lebih. Kafartu. Telah ingkar oleh aku. Telah ingkar oleh aku. Betul. Kafarna. Telah ingkar oleh kami. Telah ingkar oleh kami. Ahsantunna. Baik. Kasaba, telah mengusahakan oleh ia. Ini kata dasar yang mana dia punya pelaku tu tak dizahirkan, dia tersembunyi. Tapi bila tak ada je yang bersambung tu, kita mesti automatik kita tahu dia kata dasar dan dia maksud dia pelaku dia adalah pihak ketiga, singular, yang ganti nama diri ketiga tu. Pelaku dia. Oleh ia, betul. Okey, kasabu. Telah mengusahakan oleh mereka. Aku. Kasabu waw alif. Oleh mereka. Oleh mereka, betul. Telah mengusahakan oleh mereka. Sebab saya terdengar ada yang cakap aku, jadi saya betulkan. Tak tahu siapa. It's okay. Jadi kita kena check sikit lah. Ada soalan ke? Tak ada, okey. Tak ada Okey. Ya. Okey, kemudian kasabta. Telah mengusahakan oleh engkau. Ya. Telah mengusahakan oleh engkau. Saya rasa orang lain ni jawab tapi tak buka mic Tak apa. Kalau rasa nak buka mic, bagi tahulah. Saya nak jawab. Nak tengok betul ke tidak. Ada juga yang hantar latihan ni kemudian secara personal pada saya. Pun boleh juga. Tapi kalau boleh, tak payah kita bebankan diri kita sangat. Maksudnya, Masya Allah, siapa yang buat tu, tafadhal, silakan. Tapi maksud saya, kita buat sama-sama dalam kelas ni, kita betul-betul fokus dan kita cuba. Jadi kita sebenarnya dalam kelas ni lebih berkesan bagi saya lah.
Kalau kita fokus lah, insya-Allah. Tak Teacher, payah homework pun faham. teacher, tadi kasabatum ni tadi ada yang jawab telah mengusahakan oleh engkau. Tapi sebenarnya Tum. ah, Tum kasabatum telah mengusahakan oleh kamu semua. Tak dengar, saya tak dengar tu. Okey. Jadi salahlah kita boleh tengok ke atas ni kan, ataupun sebelah ni khalaqtum. Okey, kita boleh nampak dekat situ. Oleh siapa tu? Kamu semua. Antum, lagi satu tum ni macam kalau dekat belakang dia jadi tum je. Kalau dia mas dalam bentuk isim antum. Tapi kalau dia dalam bentuk pelaku kepada fi'il, dia jadi kamu juga tapi dekat belakang. Maksudnya di akhir kalimah. Dia bersambung. Kasabtu. Telah mengusahakan oleh aku. Engkau. Salah tu. Engkau kat sini. Anta. Tu. Ingat kat aku. Kasabtu. Tu Aku. ialah Aku. Telah mencipta aku, oleh tu aku. aku. Khalaqta telah Telah mencipta oleh aku. mengusahakan oleh Telah mengusahakan oleh aku. Aku. Kasabna. Telah mengusahakan oleh kami. Ya. Kalau saya tambah sikit lagi, kasabat. Telah mengusahakan oleh dia perempuan. Ahsanti. Bagus. Alhamdulillah. Okay, fa'ala. Telah melakukan oleh ia. Fa'alu. Telah melakukan oleh mereka. Mereka. Fa'alta. Telah melakukan oleh engkau. Fa'altum. Telah melakukan oleh semua. Fa'altu. Telah melakukan oleh aku. Fa'alna. Telah melakukan oleh kami. Ada lagi dhamir lain yang bersambung dalam fi'il. Tapi ini yang most common. Jadi jangan rasa ni je ke? Takkanlah ni je. Memang takkan ni je. Tapi untuk peringkat permulaan ni kita ambil yang paling banyak kita jumpa. Ya, jadi kita boleh couplekan dia ataupun kita boleh masukkan kalimah-kalimah yang semalam tu. Yang contoh kita dah belajar tu, kita tambah dengan perkara ni. Jadi untuk kita biasakan dengan vocab tu. Jadi semalam kita banyak perkataan jama'ah contohnya. Jadi kita bolehlah cuba tambah sendiri. Kita bubuh, kita buat kotak macam ni ke. Maknanya kita tukarkan perkataan ni. Kita boleh tukar khalaqa kepada jama'ah. Jama'u telah menghimpunkan oleh mereka. Itulah maksud saya. Jama'ata. Kadang dalam doa tu kita selalu cakap kan. Dalam doa yang akhir kelas selalu saya baca doa tu. Allahumma jama'na Allahumma jama'na terkumpul itu. Jadikanlah perjumpaan bagi kami. Itu nantilah dulu, kita belum buat lagi. Baik, okey, ada soalan tak setakat ni? Maksudnya daripada bila when come to fi'il kita kena tahu Apa yang bersambung kat belakang dia tu? tak yang ia tu adalah kata dasar. Ya, betul. The basic. Kata dasar, root word. Kalau kita baca nota Cik Saziman tu, boleh kita dapati dia cakap juga pasal tu. Maknanya dia removekan. Betul lah. Ni root word ni. Word tu kita boleh refer dekat kamus ke? Boleh. Kalau kita nak tengok kamus pun memang biasanya dia akan keluar macam ni lah. Daripada kata dasar ni. Jadi kita akan carilah huruf tu, kita tengok huruf kha dulu. Kita mesti tahu fi'il madhi ni. Jadi kalau kafara, kita tak boleh cari. Kalau kita cari kafaru ni kita tak jumpa. Kita akan jumpa ni je dulu. Jadi kata dasar kalimah 3 huruf biasanya. Selepas daripada 3 huruf tu nanti kalau campur 1 ke, campur 2 huruf ke, dia ada fi'il yang 3 kemudian campur 1 ataupun campur 2. Maksimum dia boleh jadi sampai campur 3 lah. Dia panggil fi'il yang bertambah dengan huruf. Ada tambah lain. Macam kita nampak perkataan disebut sebagai sulasi mazid. Tapi kalau boleh saya tak nak nanti sebut term-term tu.
Takut nanti macam jeran pula. Terperanjat. Jadi kita ambil yang macam ni je. Maknanya kita fahamkan konsep bila fi'il dalam bahasa Arab ni dia akan bersekali dengan fa'il, pelaku. Sama Pelaku. ada pelaku tu tidak dizahirkan tersembunyi ataupun pelaku tu dizahirkan seperti yang contoh kita buat ni. Latihan tu. Dizahirkan Ya. kalau mereka waw alif, kalau engkau ta berbaris fathah sebelumnya sukun, kalau kamu semua tum dan sebelumnya ada sukun. Betul. Kalau aku tu. Kalau tu ni maknanya aku, sebelumnya pun ada sukun. Nun alif sebelumnya sukun. Ataupun ta berbaris sukun. Dia bersambung. Yang ini pun sebenarnya dikira sebagai dhamir dia, pelaku dia tu tersembunyi. Sebab dia akan kata ni juga asas dia. Dia cuma berbaris sukun tu nak tunjuk dia perempuan sahaja. Oleh ia juga. Tapi perempuan. Okey, boleh setakat ni? Tak mau, Alhamdulillah. Baik, kita Betul. teruskan. Yang tadi fa'ala tu, Aha. bahwa dia tu fa'alu lam tu dhamma kan. Fa'al wa'a. Betul-betul. Bukan sukun kan teacher kan? Bukan sukun, tak boleh nak bunyi. Macam mana? Itulah. Sepatutnya dhamma. Ni kita tengok sebelah ni. Terima kasih bagi tahu. Dia macam tu. Betul, ni sepatutnya dia mabni pada baris dhammah. Jazakillah khairan. Okey, lepas tu latihan berikutnya. Mari kita buat sama-sama latihan ni. Latihan ni kita kena buat apa? Tandakan fi'il yang betul seperti contoh. Ni kita nak tandakan. Semak dan terjemahkan bersama saya lah tu. Kan? Jadi kat sini kita tengokkan kod dia ya. Mari kita tengok kod dia. Kalau FD maknanya kata kerja bercampur dengan fa'il dia ia. Yang kita kata telah ... oleh ia. Jadi kita pun tandakan FD. Macam tu. Kalau fi'il madhi yang menunjukkan dia bersambung dengan dhamir mutasil dia ataupun bersambung dengan pelaku yang jelas tu mereka. Kalau kita tahu waw alif contohnya. Kalau waw alif pula. Maksudnya menunjukkan mereka. Jadi kita buat macam ni, ada palang. Fi'il madhi, palang, pelaku, ar. Ar maknanya campur mereka. Oleh mereka. Kalau FD dengan I, makna dia fi'il, kata kerja campur dengan oleh engkau. Kalau FD, palang, KS, maknanya fi'il dan pelaku dia oleh kamu semua. Kalau FD, palang, E, maknanya kata kerja dan campurkan dengan oleh aku. FD, K. FD, palang K, maknanya fi'il madhi tu dan tambah oleh kami. Kita cuma tinggal buat apa? Kita kena tahu macam ni, fi'il madhi mereka. Telah ... oleh mereka. Ini FDE telah ... oleh engkau. FDK telah ... oleh kami. FD fi'il madhi telah ... oleh aku. FDKS fi'il madhi telah ... oleh kamu semua. Jadi kena ingat sikit-sikit lah. Ni tak ada, tak nampak tanda. FD tak nampak tanda. Kalau ra lagi. R mereka tambah waw alif. Kalau I, ta berbaris fathah sebelum tu. Kalau FDK, nun alif. Sebelumnya sukun. Kalau FD ni tambah dia ta berbaris sukun. Kalau FD dengan KS ni maknanya tum. Kan? Macam tu. Kita cuba. Sa'altum. Siapa nak buat? Kita tanda dengan, kita highlight je. Sa'altum. Terus terjemahkan pun boleh atau kita cari dulu. Fi'il madhi. Sekarang ni kita tengah belajar fi'il madhi. Cuma nak tahu pelaku dia siapa. Sa'altum. Yes. Fi'il. Memang oleh fi'il. kamu semua. Ya, fi'il madhi
KS. Ni semua dah ni. Jadi macam mana terjemah dia? Telah bertanya oleh kamu kamu semua. Ya. Macam itulah. Okey. Ata'na. Telah bertanya oleh kami. Ata'na. Bertanya. telah Tengok kat taat sini. Telah taat oleh kami. telah taat oleh kami. Okey, jadi mana kita nak tanda? FD, K. FD, K. Betul. Okay. Amanah. Tanda dulu. Fi'il. Telah Ada. beriman Beriman oleh kami. Mana kami dia? Ada Ya. nun alif tak? Beriman Tak oleh ada. telah beriman oleh ia. Ya, FD je. Jadi kat sini telah Patah. beriman. Oleh ia. Beriman oleh. Oleh Oleh ia. dia. Kalau telah beriman oleh kami macam mana? Bila kita dah jumpa kan, kita boleh juga pelbagaikan. Maknanya kita sendiri boleh cuba kalau kami macam mana ya? Kalau engkau macam mana? Kalau dia macam kalau dia perempuan macam mana? Jadi kat sini kalau kami sebenarnya dia Amanah. ya amanah. Asal dia macam ni. Amanah. Tapi bila nun sakinah jumpa dengan nun, biasanya ditulis dalam Quran tu dia tulis amanah. Amanah. Okey. Kharajta. Kita nak kata dia apa? Fi'il Telah yang mana? keluar oleh engkau. Telah keluar oleh engkau. Betul. Telah keluar oleh engkau. Engkau. Kalau qala Telah berkata oleh ia. telah berkata. Okey, yang mana oleh satu? ia. FD. Fi'il madi oleh ia. Betul. Ataina FDK. Telah mengurniakan oleh kami. Mengurniakan oleh kami. Masya Allah. Qataltum. FDKL. Telah membunuh Oleh oleh kamu semua. Ahsantum. An'amtu. FDA. Telah Telah memberi nikmat oleh aku. Ya, betul. Telah memberi nikmat oleh aku. Zalamu. Telah FDR. FDR. Telah zalim oleh mereka. Telah menzalimi oleh mereka. Telah zalim pun bolehlah. Kalau kita rasa macam takut salah. Bukan menzalimkan. Boleh tak Zalim. telah dizalimkan oleh mereka? Belum boleh lagi. Tak boleh. belum. Tanda untuk kata di tu tak ada. Ah, Dia ada tanda lain nanti dia kan ada lain Kalau Special kita kata di, ada tanda lain. Nanti ada perubahan pada tanda. Kita akan belajar ni kemudian lagi sikit. Hari ni kita concentrate pada yang dipanggil ni sebagai fi'il madhi maklum. Makna pelaku tu diketahui. Kalau yang bubuh di tu pelaku kita tak tahu. Dia tak tahu. Aku tak tahu. Jadi kita jangan fikir yang tu dulu. Hari ni kita tengok yang tahu ni lah. Arsalna FDK. Telah Telah mengutuskan oleh kami. Ya, betul. FDK. Anzalna FDK. Telah menurunkan oleh kami. ahsantun. FDK. Hajaru FDR oleh mereka. Telah berhijrah oleh mereka. FDR. bagus, betul. Hasibatum Telah mengira Telah berhijrah oleh kamu semua. EKS. FD KS. Okey, raditu telah reda oleh engkau. raditu billahi rabba Oleh aku. oleh aku. Oleh Oleh aku. aku. Ya Allah. Telah redha oleh aku. FDA. Ya, betul. Ra'aita Telah melihat oleh engkau. FDE. ya.
FDE. Best juga kan belajar pakai kod je, senang. Ya. Ahadu. FDR Yang telah janji oleh mereka. Masya Allah, Nabiha malam ni bertijar. Bagus. Aslam tu. Aku telah telah menyerah diri oleh aku. aku FDA Masya Allah. Lagi darasta. telah Telah belajar oleh engkau. telah belajar oleh engkau. Ahsan. FDE. Dakhala. FD Telah telah memasuki masuk oleh ia kami. oleh ia. Puan Asnita ni ngantuk katnya ni. Dia kan tak ada na kat belakang tu. Itulah Dah. Nah dah nampak macam lah mengantuk lagi Puan Asnita. Dakhalna. Kalau kami. Telah memasuki oleh kami. Kami. Dakhalna. Ha. Okey, selesai dah latihan. Ada. Kita tukar perkataan. Kita gunakan dekat sini. Okey. Cuba buat. Sa'alat. Tadi tambah yang baru. Sa'alat. Terjemahkan. Sa'alat. Alat Bertanya oleh ia perempuan. Perempuan bagus. Sa'alat telah bertanya oleh ia perempuan. Khatamta. Ni pada contoh ni. Menguji oleh telah engkau. Betul. mengiringi oleh engkau. Engkau. Ata' tak apa ni nak cakap lagi tak? Ata'u. Oleh mereka. Ya, ata'u. Oleh mereka. Ata'u. Tahu. Hebat ni kelas ni, Masya Allah. Kita boleh twist ya benda tu. Bolehlah tukar sebab kalau dia bertukar kepada fa'il dia, perkataan tu masih sama. Bila yang tukar tu fa'il. Jadi fa'il dia tu yang setakat yang kita tahu ada 6 kan. Yang kita buat ni baru 6 je. Ya, 6 kan? 6 je kan? Okay, kita tengok ni contoh dia kat sini tadi. 6 je yang saya bagi tahu. Maknanya waw alif, engkau, mereka, engkau, kamu, aku, kami ataupun ia. Yang ini tak nampak lah tapi ni kata dasar. Tapi semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kat 7. Ada lagi 7 lagi sebenarnya dalam bahasa Arab ni. Tapi jarang jumpa ataupun benda tu kita boleh semak pada jadual. Jadual tu dalam mushaf adalah. Jadi macam sebab fa'il ni ataupun domir yang mutasil ni, domir ni semua ada 14. Cuma bila dengan dia bersambung pada fi'il dia jadi lain. Kita kena bezakan sikit. Okey, contohnya hari tu kita belajar yang isim. Boleh ke kalau saya nak cerita benda tu? Boleh kot Okey, hari tu kan kita belajar, okey ni bab isim. Masa kita belajar isim, domir ni, tapi bahagian domir isim. Masa domir isim. Hari ni pula domir yang mutasil. Makna bersambung dengan fi'il. Okey, tengokkan warna dia. Isim yang domir tu, kita pun sama juga. Kita belajar ada 3 je kan. 3 pula, 5 je ke. Okey, kita ada huwa. Lepas tu, kita ada apa lagi? Kita belajar gitu. Ingat tak? Kita ambil yang ketiga dulu. Huwa, kemudian kita ada hiya. Lepas tu kita ada home. Ni yang biasa kita jumpa. Lepas tu kalau dia lagi ke pihak kedua, ni ketiga, kedua, anta, antum. Kan? Dan yang pertama ada ana, nahnu. Okey. Bila ini dia kalau dia semua ni isim ni, isim makrifah. Ingat lagi? Kalau dia jadi kalau dia bersambung, maknanya kalau dia bersambung dengan perkataan lain yang dipanggil mutasil tu, kan ni dia dalam isim, maknanya isim dengan isim.
ataupun harf dengan isim. Okey, dia akan jadi huwa, bila dia bersambung dia jadi hu ataupun hi. Dua-dua boleh. Hiya dia akan mutasil, dia akan jadi ha. Kalau hum dia boleh jadi him ataupun home. Dua-dua boleh. Macam qulubuhum. Macam tu. Fihim. Anta dia akan jadi Ka. ka. Kalau ka. Dia bersambung. Kalau antum, kalau perempuan anti jadi ki lah. Anta, anti boleh jadi ka dengan ki. Kalau antum akan jadi kum. Dia tak sama pula yang macam fi'il kan. Okey, ana dia akan jadi ya dekat akhir. Fi mana ana minni macam tu. Kalau nahnu dia akan sambung, ni sama sikit. Na juga. Nah. Nah, okey. Alright. Kemudian kalau dia yang fi'il ni pula, dia tak ada domir yang domir tu sebab dia isim, dia tak ada, tapi dia terus akan jadi kalau dia bersambung, dia tak nampak. Yang ni tak ada tanda. Kalau huwa, hiya pun tak ada tanda. Perkataan tu tak ada, dia tersembunyi. Kalau hum, dia ada tanda. Dia akan jadi waw alif. Kalau anta ataupun anti, dia akan jadi ta berbaris sukun. Ta berbaris fathah ataupun ti. Sebelumnya sukun. Bukan. Kalau anti dia akan jadi ta berbaris sukun lah. Tak sukun. Tak sukun. Kalau antum dia akan jadi pelaku dia tu kamu semua. Dia akan jadi Tum. 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 Kalau dia bersambung dengan ana, dia akan jadi tadi kita baru buat. Tu. Ana tu. Khalaq tu contohnya. Ni kalau bersambung dengan fi'il. Tapi dia sebab already dalam fi'il. Berbeza sikit bila dhamir ni dia bersambung dengan fi'il ataupun dia isim dengan isim. Dia menjadi dhamir mutasil tu. Ada perbezaan. Tapi kalau na sama jugalah. Yang ni sama. Tapi ada sukun. Teacher. Ya. Hiya bukan jadi tak sukun lah. Itu kalau isim ini dhamir. Domir. Dia domir. Ta sukun. Tak sukun kan? Hiya Ta sukun. Hiya ta sukun lah. Anti. Tapi teacher Saya terbubus salah. Saya salah tempat. Betul. Ini patutnya T lah. T. Kalau kat sini sepatutnya ta berbaris sukun. Terima kasih. Highlight. Ta berbaris sukun. Betul. Ni untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi. Hari ni kita belajar fi'il madi. Jangan termasukkan yang lain. Madi. Sahaja Madi maksud dia tunjukkan apa? Masa dia apa? lampau. Masa lampau. Ni sebab nak bezakan sikit. Jadi dalam fi'il, bezakan dengan color juga. Jadi jangan keliru yang ni. Ini kalau dia isim dengan isim ataupun harf dengan isim. Yang sebelah kanan saya ni. Ini dengan isim. Tapi kalau fi'il, dhamir mutasil dia bentuk dia lain sikit. Tapi dia dah ada. Dia memang bersambung pada kata kerja tu. Pada fi'il. Macam contoh yang kita dah tengok ni tadi. Okey, setakat ni ada soalan? Cepatlah kelas ni habis dah. Saya malam ni nak masuk topik baru ataupun hadamkan dulu. Masuk besok pula topik baru. Bagi beberapa contoh lagi, teacher. Contoh lagi. Ya. Mungkin daripada surah yang teacher. Mungkin dari surah Okey. teacher. Okey, saya minta tak ada. Tukarkan, saya minta antum yang tukarkan. Saya minta peserta-peserta semua yang tukarkan. Okey, tukarkan bentuk ni, kotal tum ni kepada FDA.
Nah, cuba Puan Naznita. Qataltum tukarkan kepada FDA. Kotal ta. Qataltu. Eh. Jadi terjemahan dia? Kotal tum tukar kepada FDA. Kotal tu. Ya. Telah Kotal membunuh oleh aku. Aku ya. Aku. Telah membunuh oleh aku. Aku. Telah Baik. membunuh. Okey. Kalau mengurniakan ni, Ataina tukar kepada FDR. Siapa nak cuba? Ataitum. Tainu. Atainu mereka. Tainu. Mereka ataitu. Kalau mereka? Ataitu. Panjang. Tainu. Tak boleh ni sambungan dia. Ini FDK. Buang kan ni. Tukar dia. Hai. Atu. Atu. Ya. Atu. Kena buanglah dulu. Kena buang. Betul. Okey, atu. Okey, betul. Kalau qala, tukarkan kepada FDKS. Fi'il madhi untuk kamu semua. Kultum. Ya, okey Kak Norita. Betul. Qultum. Terjemahan? Telah berkata oleh kamu semua. Ya, betul. Okey ke kalau saya tak tulis tu? Boleh je nampaknya. Qultum. Okey. Salah juga kan dia punya format ejaan dia. Sikit-sikit. Ada setengah perkataan tak boleh buat apa. Dia memang macam tu. Dia akan tukar. Sebab hampir kebanyakannya tak berubah. Cuma perkataan qala ni kita dah selalu sangat jumpa kan. Okey, cuba buat qala ni FDR. Ni biasa sangat ni perkataan tu kita jumpa. Buatkan dia jadi qalu. Tu panjang. Dua harakat tu. Qalu. Betul. Bagus. Kharajta. Teacher tolong tulis teacher. Macam mana ejaan qalu tu? Qalu. Alif lam waw alif Tambah je waw alif. Perkataan dasar dia tu tambah je waw alif tu. Waw alif. Okey. Macam kita tengok pada contoh ni tadi. Kan ditambah waw alif. Macam ni. Ni kan tambah. Tambah je. Lepas tu baris fathah tu tukar kepada dhammah. Sebab dia memang kena macam tu. Tak boleh tidak. Dia memang begitu. Okey. Kemudian kita tengok perkataan kharajta. Tukarkan kepada perempuan. Tak ada kat sini. Tapi telah keluar oleh ia perempuan. Kharajat. Bagus. Kharajat. Betul. Kharajat. Dia benda ni macam makan masa. Tapi take your time. It's okay. Kharajat. Kharajat. Telah keluar oleh ia perempuan. An'am tu. Dalam Fatihah tu apa dia? Yang mana satu? Cuba sebutkan dalam Fatihah. An'amta. Jadi an'amta telah memberi nikmat oleh engkau dia yang ni. Tukar. An'amta. Zalamu. Tukarkan kepada FDE. Fi'il madhi untuk bukan E. FDK. Zalamna. 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 Arsalna. Tukarkan kepada telah mengutus oleh engkau. Arsalta. Jangan panjangkan. Kalau panjangkan nanti jadi kamu berdua pula. Arsalta. Arsalta. Betul. Telah mengutuskan oleh engkau. Okey. Sekarang saya sendiri tukar. Bagi tahu saya FDR ke FDA ke. Okey. Anzaltu. FDE. Anzaltu. FDA. Aku. FDA. Okey. Ra'aina. FDK. Kami. Telah melihat oleh kami. Okey. Raditum.
FDKS, kamu semua. Ya. Hasil beta. FDE, engkau. Engkau. Betul. Hajarat. FD, dia perempuan. FD. Lepas tu dia ada palang perempuan lah. Kalau Oh, perempuan. P. P. Hajarat. Hajarat telah berhijrah oleh ia perempuan. Okey. Ahadtum. DKS. FDKS, kamu semua. Boleh kamu semua. Aslamna. FDK, kami. Telah Menyerah diri. Selamat. menyerah diri Oleh oleh kami. kami. Kita tak boleh kata selamat tu. Kalau selamat lain pula. Ini menyerah diri. Darasti. Yang ni nak cuba je. Darasti. Harus. Engkau perempuan. Ada ke? Ada. Tapi tak ada kat sini. Ahsanti. Masya Allah. Jadi telah belajar oleh engkau perempuan. Dia akan jadi FDE perempuan. FDE, perempuan. Oh, engkau perempuan. FDEP. Kalau tak FDEL. Saja. Tak. Tak payah. Tak ada. Kita tak bubuk L. Kalau dia perempuan baru tambah P. Tapi kalau dia lelaki ataupun umum dah tak payah. Memang FDE je lah. Okey. Daras tunna ada ke? Daras tunna dia. Ada. Ada tadi Daras cikgu tunna. cakap. Antuna. Tapi saya rasa macam jap. Dia KSP. Kamu semua Kamu semua perempuan. perempuan. Cikgu suka cakap santuna. Betul. Masya Allah. Maknanya untuk kamu semua perempuan. Very good. Okay. Dakhalu. Telah memasuki oleh mereka. Mereka FDR. FDR. Okey, Masya Allah. Saya rasa gembira sangat sebabnya nampak semua boleh kenal dan boleh cubalah. Nanti kita tinggal bagi latihan yang dalam Quran pula. Contoh dalam Quran. Tapi untuk malam ni rasanya cukup dululah. Jadi cuba absorbkan. Nanti malam ni kan baca Quran. Bila kita tengok dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun. Mana perkataan yang ada tu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. A'budu wala antum abiduna ma abadtum. Boleh tengok kat situ. Kan abadtum. Abadtum. Telah menyembah oleh Kamu semua. Kamu semua. Tapi cuma perkataan abadtum tu kalau boleh kita jangan terjemahkan menyembah. Apa kita terjemahkan? mengabdikan diri. Ya, kita terjemahkan mengabdikan diri. Why not? Abadtum. Kalau menyembah ni. Perkataan inilah. Abadtum. Abadtu. Daripada abada. Jadi kalau abadu. Abadtum. Saya salah pula. Abadtum. Telah mengabdikan diri oleh kamu. Ini kan perkataan abdi, hamba abdi. Jadi kat sini menghambakan diri ataupun mengabdikan diri. Kalau kat sini oleh kamu, engkau lah, oleh ia. Kalau ni perkataan sama, oleh kamu. Oleh kamu. Telah mengabdikan diri oleh kamu. Kamu semua. Kamu semua. Kenapa tak boleh cakap? Bukan tak boleh. Boleh salah satu daripadanya. Tapi kalau kita faham perkataan menyembah tu, perkataan menyembah ni maksud dia tu macam sempit sikit lah. Menyembah Allah. Jadi dia bila pada masa yang tertentu sahaja.
Maknanya waktu solat sahaja kita sembah kan. Dia perbuatan tu kita macam nampak. Sedangkan kalau jadi hamba tu setiap masa. Kalau hamba 24 jam. 24/7. Kalau menyembah ni pada masa tertentu, ada mesti ada cara yang tertentu. Mana kita boleh nampak kalau orang Hindu ke, orang Buddha ke, Kristian pun dia menyembah Tuhan dia juga. Kerana masa dia tu. Masa macam waktu hari Sabtu je ke. Jadi ramai juga antara kita orang Islam yang kita menyembah Allah. Tapi kita bukan jadi hamba Allah sebenarnya. Jadi masa, cara dan juga tempat yang tertentu. Ada orang dia nampak masjid tu pada hari raya je. Contohnya. Dia menyembah Allah pada ketika itulah. Dia maksudnya bila ada satu tempat je. Macam banyak juga orang bila di masjid, dia tempat dia tu tempat suci kan, tempat beribadah atau dia kata tempat menyembah Allah. Jadi masa masjid tu pakai telekung, tempatnya kat masjid, dihormatlah. Keluar je daripada masjid tu dia dah tak menyembah Allah, dia rasa tak perlulah. Jadi tanggal ke, bukalah hijab tu. Jadi dia tidaklah menjadi hamba kepada Allah. Dia hanya menyembah Allah. Dari segi maksud, bukan saya kata perkataan ni tak boleh pakai, boleh, tapi perkataan ni menyempitkan maksud dia tu. Bila kita kata hanya kepada engkau dalam Fatihah kan, dalam Fatihah kan kita kata ayat tu, ayat berapa ni? 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita kata hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Dia hanya kami menyembah ke mengabdikan diri yang lebih tepat. Kami mengabdikan dirilah patutnya. Kami mengabdikan diri. Sebab kita tidur pun kalau hamba ni tidur pun kena ikut masa yang Tuhan dia ataupun Tuan dia bagi tahu. Makan dia, apa yang Tuan dia bagi, itu hamba, kehidupan seorang hamba yang sebenar. Hamba yang baik, hamba yang master dia suka. Siapa dia hamba yang paling dicintai oleh hamba dia, oleh Tuhannya, sehingga dia jadikan contoh untuk semua kita ni. Nabi SAW lah. Nabi SAW hamba yang the best hamba. Sehingga dia jadi ketua. Siapa nak jadi orang yang beriman, nak jadi hamba Allah yang sebenar, macam Nabi tu. Macam itulah. Dia semua tindak tanduk dia, perkataan dia. Macam tu. Tapi kalau hanya menyembah, berarti waktu yang ditetapkan je. Masa solat je dia sembah Allah. Cara dia, bila dia buat pelakuan solat, haji, masa tu dia sembah Allah. Tempat, kalau dia dekat Mekah, dia dekat Madinah, lain daripada tu dia dah terlupa dah yang dia tu hamba. Dia macam tu lah, kuranglah maksud perkataan tu. Ada juga yang bergantung pada ni jugalah dia, bergantung pada ayat, bergantung pada ayat lah. Mungkin boleh juga macam itulah. Tapi secara umumnya kalau kita yang kata macam tu, a'budullah, aku mengabdikan diri kepada Allah, tentulah penghayatan dia berbeza kalau kita kata aku sembah Allah. Betul tak? Tapi kalau kita kata aku mengabdikan diri kepada Allah, aku menghambakan diriku kepada Allah. Itu adalah lebih, aku menghambakan diri kepada Allah. Kita tak jadi hamba kepada manusia, kepada creation Allah, tapi kita hanya jadi hamba kepada the creator. Macam mana kita nak tahu tu, the creator kita yang mencipta kita tu dah berkalkan kepada kita. Ni kalau nak jadi hamba macam ni. Ada dalam surah lain, surah 25 ayat 63 sampailah ayat 77 tu Allah ceritakan tu. Ini siapa nak jadi hamba aku, dia macam ni, dia macam ni, macam ni. Ciri-ciri hamba. Dia kata ibadur rahman. Perkataan ibadah tu pun datang daripada perkataan abadah. Ibadah. Jadi apa je kita buat ni boleh jadi ibadah. Perhambaan diri. Pengabdian diri. Nazah, yang ada Quran kata yang tidak aku jadikan jin dan manusia tu melainkan untuk menyembahku ke mengabdikan diri kepada mengabdikan diri padaku. Masya Allah. Surah 51-56.
Okey. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So, Tujuan mengabdikan diri penciptaan kepada kita. Allah. Bukan Allah untuk tak sembah suruh Allah kita dia. jadi hamba kepada selain daripada dia. Sebab itu kita ni didesign macam ni. Dia punya syariat tu macam ni. Kita kena solat begini. Kita tak perlu, kita bukan macam orang lain ke macam yang jadi hamba lah. Kalau kita nak jadi hamba kena ikut lah. Macam tu maksudnya. Itu tujuan penciptaan kita. Jadi Allah bagi rezeki kat kita supaya kita dapat buat ni. Dah panjang pula. Sorry. Kalau iyyaka na'budu tu bukan kami beribadah. Teacher? Iyyaka na'budu, kami beribadah. Boleh sama tak? Macam kita macam tak sama lah. Kita Sama, baik boleh. kita nak translate tu kepada bahasa kita ni. Lebih kepada mengabdikan. Okay. Memang pasal perkataan abdi tu, abada tu datang daripada perkataan hamba tu, maksud daripada abada tu. Ibadah. Abadah dengan ibadat tak sama teacher? Tak sama. Ini kata terbitan daripada kata dasar. Abadah. Maksudnya ibadah adalah satu perkataan yang lain? Kata perkataan yang derive ataupun yang terbit daripada kata dasar dia abada. Okay. Dia dah jadi isim ni, ibadah ni isim. Ibadah adalah perkataan isim. Ibad isim juga. Ibad maknanya hamba-hamba. Ni isim juga. Ni isim. Ibadun. Ibadun. Hamba-hamba. Abdun. Abdun seorang hamba. Seorang hamba. Innallaha ra'ufun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun, Maha Lembut kepada hamba-hamba. Dia sayang hamba dia. Yang nak jadi hamba lah, yang nak jadi tuan tu. Maksudnya nak lawan lah kan. Okey. Cukuplah kot malam ni. Kita dah exceed 5 minit. Saya ni bukan saya berkira masa tu tau, tapi saya tak nak ambil more than necessary of your time dalam bulan Ramadan ni pula. Lepas tu dah malam pula kan, kita pun dah lanjutkan sikit. Bukan saya kira ustazah ni tak boleh lebih, bukan macam tu. Tapi sebab saya takut nak ambil masa antum semua daripada yang sepatutnya lah. Dah malam. Nak lepas kelas tu siapa nak tanya lagi boleh. Macam tu lah. Baiklah. Jadi untuk malam ni Kak Zawiyah, ada soalan ke? Tak ada soalan apa-apa. Kalau yang ada lagi pertanyaan untuk teacher, nak berdiskusi dengan teacher, boleh stay back. Dan kita tangguhkan pada malam ini. Setakat ini, teacher boleh mohon teacher baca doa. Baik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.